Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan. Terutamanya Allah memberikan kita nikmat sihat, nikmat kekuatan, umur yang panjang untuk kita terus beramal dan mencari bekal, terutamanya apabila kita berada dalam bulan Ramadan, yang mana malam ni masuk malam yang ke apa? Malam apa malam ni? 8 lah. Malam yang ke 29. Nak raya tu. Malam yang ke 9. Malam ni malam yang ke 9. Hampa dah tak puasa sehari ke? Malam yang ke 9 malam ni, insya-Allah. Tuan-tuan, bermaksud kita dah lepas seminggu yang pertama Ramadan, masuk seminggu yang kedua. Nanti minggu kedua habis, masuk minggu yang ketiga. Habis ketiga, masuk yang keempat. Dan kita masih lagi tidak mendapat manfaat daripada Ramadan. Itu perkara yang cukup kita takuti. Sebab kita dengan Ramadan ni macam mana? Contoh, orang kita ni macam orang yang sesat dalam hutan. Sesat dalam hutan. Dalam perjalanan kita nak cari jalan keluar daripada hutan tu, tiba-tiba kita berjumpa dengan satu taman, satu kebun yang sangat cantik, yang tak sama dengan kawasan yang lain dalam hutan tu. Yang mana dalam kebun tu ada buah-buah yang sedang masak, yang sedang ranum, yang sedia untuk dipetik, untuk dimakan. Padanya ada aliran anak-anak sungai yang jernih dan bersih. Dalamnya bertebaran ataupun berterbangan burung-burung yang berkicauan. Tapi orang sesat ni, dia lalu, dia tak singgah pun. Dia tak singgah minum air, dia tak singgah petik buah. Dan dia meneruskan perjalanan yang entah bila dia akan bertemu dengan tempat keluar. Maka begitulah kita dengan Ramadan. Kita ni bagi orang yang sesat dalam perjalanan, yang dalam perjalanan bertemu kebun yang cantik ni, yakni Ramadan. Maka rugilah kalau kita tak singgah, kita tak petik, kita tak makan, kita tak minum daripada kebun yang indah, yang cantik ini, iaitu Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu tuan-tuan, malam ni saya nak share dengan tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila Nabi berada dalam bulan Ramadan. Apa sifat Nabi, apa akhlak Nabi yang mesti kita ikut, yang mesti kita cuba buat apabila berada dalam bulan Ramadan. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita nanti di hari akhirat boleh duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang paling rapat, paling dekat dengan Nabi dalam syurga ialah mereka yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Orang ni dia akan duduk rapat dengan Nabi dalam syurga, duduk sekali dengan Nabi dalam syurga.
dan tidak ada akhlak yang lebih mulia daripada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah malam ni kita dengar satu akhlak ni, mudah-mudahan kita cuba amal, kita cuba buat, mudah-mudahan ianya menjadi sebab untuk kita dikasihi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhlak ni diceritakan dan dinukilkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ni juga dinukilkan oleh Syekh Tariq Sardar hafizahullahu ta'ala dalam kitab dia Kitabul Arba'ina min Akhlaqin Nabiyil Amin. Kitab hadis 40 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab menceritakan kemuliaan Nabi. Dalam tu ada 40 hadis. Ada cerita tentang berani Nabi, cerita tentang pemalu Nabi, cerita Nabi dengan makanan macam mana, cerita Nabi dengan hamba macam mana, cerita Nabi dengan sahabat macam mana. Dan dalam tu ada satu bab cerita tentang kemuliaan Nabi. Tuan-tuan, bila sebut kemuliaan dalam otak kita ni tuan-tuan, biasa yang digambarkan kemuliaan tu apa? Biasa kalau sebut kemuliaan, orang akan sebut yang pertama pangkat. Apa pangkat dia ada? Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Tun ke, Tengku ke, Sultan ke, Ustaz ke, Tu Imam ke, Bilal ke, kedudukan. Pangkat yang dia ada. Atau yang kedua, orang akan cerita tentang keturunan. Main mana dia ni? Keturunan mana, anak siapa, ya? Bila sebut kemuliaan. Dan yang ketiga, orang akan bicarakan tentang berapa banyak harta yang dia ada, berapa biji kereta dia punya, berapa buah rumah yang dia ada, berapa banyak ladang yang dia ada, kebun tanah yang dia ada. Itu kalau kita faham tentang kemuliaan manusia. Tapi dalam bab cerita tentang kemuliaan Nabi, Syekh Tariq Sardar dia bawa hadis ni yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa hadis dia? Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang Nabi. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah manusia yang sangat-sangat pemurah. Nabi orang yang paling pemurah, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, apa kaitan kemuliaan dengan pemurah? Ya. Kenapa Syekh Tariq Sardar dalam bab cerita mulia Nabi bawa hadis kata Nabi ni pemurah? Kenapa tak cerita keturunan Nabi? Kenapa tak cerita pangkat hak Nabi ada? Tapi diceritakan Nabi ni orang pemurah. Apa maksud dia? Maksudnya tuan-tuan, antara sifat yang menjadikan Nabi ni mulia di sisi Allah ialah kerana pemurah yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud juga orang yang pemurah itu mulia kedudukannya di sisi Allah. Lawan dia orang bakhil, hina di sisi Allah, tak ada kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang yang pemurah ni tuan-tuan, Allah banyak bagi dia kelebihan. Sebab apa? Sebab dia mulia di sisi Allah, dia dikasihi oleh Allah. Antaranya yang Nabi sebut orang pemurah ni, yang pertama dia qaribu minallah, dekat dengan Allah. Allah sayang, Allah kasih orang pemurah. Allah pandang dia dengan pandangan belas kasih. Sebab apa? Sebab orang pemurah punya sifat belas kasih dalam hati dia. Satu. Nombor dua, qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Orang pemurah ni orang sayang. Orang pemurah ni orang kasih. Isteri sayang kalau suami dia pemurah, tidak? 2 bulan sekali pulut dakak.
Kan? 3 bulan sekali lipan bara atau lipan bara. Bagi barang kemas. Kan? 4 bulan sekali daun ketum. Ada? Barang kemas gelang daun ketum ada tak? Bukan hak minum tu, hak gelang. Kan? Ada tanya orang perempuan. Tapi kalau tuan-tuan berani tanyalah. Kan? Aku tanya dia minta pula. Ha? Majikan suka pekerja suka pada bos yang pemurah. Kan? Manusia dia akan suka pada orang yang pemurah. Tak ada yang tak suka. Kan? Dan yang ketiga, orang yang pemurah qaribun minal jannah, dekat dia dengan syurga. Bakhil pula Nabi kata, orang kedekut pula, yang pertama ba'idu minallah, jauh dia daripada Allah. Allah tak suka, Allah tak sayang, Allah tak kasih orang kedekut ni. Sebab tu orang kedekut ni tuan-tuan, dalam hidup dia tak ada kebaikan. Allah tarik kebaikan daripada kehidupan dia. Jangan kata di hari akhirat, atas dunia lagi Allah dah tak bagi dia kebaikan. Yang pertama, dia jauh pada Allah. Kalau Allah pandang dia pun, Allah tak pandang dengan pandangan kasih. Allah pandang dia dengan pandangan murka. Yang kedua, ba'idu minan nas, jauh daripada manusia. Orang tak suka orang kedekut ni. Betul tak? Kan orang tak suka. Kadang-kadang orang tu dia sendiri kedekut, dia tak suka orang kedekut dengan dia. Padahal dia memang kedekut. Padahal dia paling haji bakhil, paling kedekut. Dia tak suka orang kedekut dengan dia. Memang orang kedekut ni orang tak suka. Dan yang ketiga, ba'idu minal jannah, jauh dia daripada api, jauh dia daripada syurga. Jauh pada syurga. Orang yang bakhil ni. Sebab apa? Sebab atas dunia hati dia jauh daripada kasih sayang, jauh daripada pemurah, jauh daripada suka tolong orang. Betul tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pemurah ni banyak Allah bagi dia kebaikan, banyak Allah bagi dia kelebihan, sebab dia dekat dengan Allah. Dia Allah kasih. Antaranya orang yang pemurah ni tuan-tuan, dalam hidup dia Allah bagi dia 3 kemudahan. Cantik tak dalam status Facebook. 3 kemudahan Allah bagi dalam hidup dia. Yang pertama, Allah beri kemudahan waktu dia hidup. Waktu dia hidup dia Allah bagi mudah. Ada masalah cepat selesai. Ada serabut cepat Allah bagi dia tenang. Ada masalah, ada sempit cepat Allah bagi dia lapang. Ada sakit cepat Allah bagi dia sembuh. 1. Nombor 2, waktu dia nak sakaratul maut, waktu dia nak dicabut nyawa, Allah beri dia kemudahan, Allah beri dia keringanan. Allah bagi dia mudah waktu dia sakaratul maut. Tuan-tuan, sakaratul maut ni sakit tuan. Tuan-tuan, mati tu sakit. Tak percaya tuan-tuan mati tengok, sakit tak sakit? Kan? Mati ni sakit tuan. Mana ustaz tahu? Ustaz pernah mati ya? Tak. Nabi SAW, di saat Nabi nak wafat, waktu Nabi dicabut nyawa, Nabi minta pada Allah supaya sakitnya umat Nabi mati semua ditimpakan ke atas Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi rasa sakitnya dicabut nyawa oleh malaikat maut. Sedangkan malaikat maut cabut nyawa Nabi ni, ingat ni, mai cabut nyawa minta izin dulu. Minta izin pada Nabi, ya Rasulullah, hari ni boleh cabut tak boleh cabut? Hari ni boleh tak boleh? Kalau tak boleh, balik malaikat maut. Minta izin. Cabut tu pula dengan cara yang paling ringan, paling mudah, yang dia tak pernah guna cara tu untuk cabut nyawa manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dalam riwayat, malaikat maut ni waktu dia nak cabut nyawa dia sendiri nanti, dia pun tak cabut seringan dia cabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun waktu dicabut nyawa Nabi, malaikat Jibril paling daripada Nabi. Malaikat Jibril tak tengok Nabi. Sebab apa? Sebab tak sanggup. Sampai Nabi tanya, wahai Jibril, kenapa paling? Tak mau tengok aku? Malaikat Jibril kata apa? Aku tak sanggup untuk tengok kamu dalam keadaan sakaratul maut. Maksudnya apa?
Mati ni sakit. Nabi Allah sayang, Allah kasih macam tu pun rasa sakitnya mati macam mana dengan kita, tuan? Sebab tu antara yang meringankan sakit mati kita ialah dengan sedekah yang kita bagi waktu kita hidup. Dan yang ketiga, apa kemudahan Allah bagi? Kemudahan yang Allah bagi waktu kita di hadapan Allah, Allah beri kita kemudahan, Allah beri kita keringanan waktu kita dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tiga kelebihan Allah bagi, kemudahan Allah bagi pada orang yang suka sedekah. Banyak lagi lah kelebihan sedekah, kalau nak cerita tak habis. Sampai ada ulama buat kitab fadilat sedekah saja. Nak cerita bab sedekah punya banyak. Banyak orang yang sedekah jauh dia daripada keburukan, sebanyak 40 lorong Nabi sebut. Dia jauh daripada keburukan. Orang sedekah ni sejauh 40 pintu, 40 lorong. Punya jauh dia dengan keburukan. Banyak lagi kelebihan-kelebihan. Baik. Kemudian kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana ajwada fi ramadana hina yalqahu Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih pemurah apabila berada dalam bulan Ramadan. Ni akhlak yang kita nak ambil. Ni akhlak yang kita nak contoh. Apa dia, tuan-tuan? Mai bulan Ramadan lagi pemurah kita daripada bulan sebelum Ramadan, sebagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bulan Ramadan jangan jadi lagi kedekut daripada bulan lain. Itu berlawanan dengan sifat dan akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab apa, tuan? Sebab apa bila Nabi masuk bulan Ramadan jadi lebih pemurah? Sebab Nabi sendiri sebut sedekah dalam bulan Ramadan paling afdal. Sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Wahai Nabi, bila sedekah paling elok, paling comel, paling banyak pahala, paling elok, paling terbaik? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah fi Ramadan, kamu bersedekah dalam bulan Ramadan. Sebab tu sedekah bulan Ramadan pahala paling besar di sisi Allah. Maka dengan sebab tu, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan dua benda, termasuk diri saya, untuk kita buat benda ni. Yang pertama, tuan-tuan, jangan berlalu hari kita dalam bulan Ramadan tanpa kita memberi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Nombor satu, pastikan tiap-tiap hari kita usaha paling-paling tidak ada kita bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man fattara saima, barang siapa bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa pada waktu buka puasa, bukan waktu zuhur. Ada juga bagi waktu zuhur, game plastik hitam. Dia tukang ambil order, dia tukang beli, dia tukang tapau, dia tukang letak dalam plastik. Tu dia, kan? Bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa, Nabi sebut pahala dia apa? Pahala dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang daripadanya walaupun sedikit. Contoh, tuan-tuan ambil duit tuan-tuan sikit, tuan-tuan bagi dekat surau kata satu malam 100 orang makan buka puasa. Kita pun bayar untuk 100 orang makan buka puasa, maka 100 orang makan hari tu dapat pahala kita bersamaan dengan 100 pahala orang yang berpuasa. Puasa ni pula, tuan-tuan, dia satu amalan yang kita tak tahu berapa banyak pahala Allah bagi. Amalan lain kita boleh kira. Baca Quran, satu huruf sama dengan berapa kebaikan? Satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Maksud kalau baca Quran satu muka surat, tuan-tuan boleh kira berapa banyak pahala, tuan-tuan. Semayang fardu, satu semayang seorang, satu pahala.
semayang jemaah 27 kali ganda. Kita boleh kira, tapi tidak pada puasa. Allah sebut dalam hadis kursi, illa saum, kecuali puasa. Puasa kita tak tahu berapa banyak bilangan pahala Allah bagi. Sebab apa? Sebab puasa ni satu-satunya amalan yang kita buat, Allah je yang tahu. Kalau kita baca Quran, orang tahu tak? Orang tahu. Orang nampak kita buka Quran, walaupun dekat tengah tu kita letak handphone baca WhatsApp kan? Tapi buka Quran orang tahu kita baca Quran. Kita sedekah orang tahu tak? Orang tahu. Nampak masuk duit dalam tabung. Kita semayang fardu, semayang jemaah, orang tahu tak? Orang nampak kita semayang. Kita berzikir, orang tahu tak? Orang tahu. Orang nampak kita duk pegang biji tasbih. Tapi puasa tahu tak? Tak tahu. Nampak macam sihat, macam tak puasa, padahal puasa. Hak ni pula nampak lembik macam puasa, padahal tadi minum iPad. Kita tak tahu. Dia dengan Allah je yang tahu. Maka sebab tu pahala puasa kita tak tahu berapa bilangan. Dan pahala yang kita tak tahu berapa bilangan tu, Allah buat satu lagi, Allah duplicate, Allah ambil, Allah letak dalam akaun pahala puasa kita. Sebab apa? Kita bagi dia makan buka puasa. Dan yang lebih seronok dia tuan-tuan, bukan sekadar pahala puasa dia, tapi pahala amalan lain yang dia buat hari tu pun kita dapat sekali tuan-tuan. Sebab tu nak bagi makan orang buka puasa, afdal dua keadaan, dua tempat. Pertama, bagi pada orang soleh yang kita tahu baik dia, banyak amalan dia. Nombor dua, tempat banyak dilakukan ibadah, masjid, surau, dekat budak-budak hafal Quran, mahat tafiz yang memang sehari suntuk mengaji bulan Ramadan. Itu tempat yang afdal, yang elok kita bagi buka puasa. Sebab apa? Kita nak ambil dia punya amalan tu hari tu. Kena orang hak kita bagi makan puasa tu tuan-tuan, baca Quran satu juzuk satu hari, pahala Quran satu juzuk dia baca tu kita dapat, padahal kita apa pun tak baca. Kalau kawan tu selawat 1000 kali hari tu, pahala selawat 1000 kali kita dapat. Cara dia bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Baik, satu. Itu yang pertama. Kalau boleh jangan ada hari yang kita miss. Tuan-tuan, saya pernah jumpa ada orang yang menghabiskan sebulan Ramadan, kalau kita kira setidak-tidak, paling tidak, bahasa kita paling busuk. Paling busuk tuan-tuan, dia habis 300,000 sebulan untuk bagi makan orang puasa, buka puasa. Sehari dia bagi makan 1000 orang. Saya pernah jumpa. Dan waktu saya jumpa tu, dia dah buat benda tu selama 18 tahun tuan-tuan. 18 tahun, tiap-tiap tahun paling tidak 300,000 dia habis untuk bagi orang makan buka puasa. Sebab apa? Sebab dia tahu nilai pahala tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, sebelum tu ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, sikit, ya Rasulullah, orang ada duit bolehlah ya Rasulullah, kami duit tak ada ni macam mana? Ni anak-anak ni duit pun tak ada lagi, ayah pun tak bagi duit lagi, makan pun apa yang ada, macam mana nak dapat pahala tu? Ustaz, orang lain ada KWSP 10,000 boleh lah. Saya tak dapat. Contohlah. Macam mana? Sahabat tanya Nabi. Nabi jawab apa? Nabi kata, yu'tillahu hadha sawa. Allah bagi juga pahala ni. Walaupun kamu memberi makan orang berpuasa, berbuka puasa, walaupun hanya dengan sebiji kurma, atau seteguk air, atau segelas susu. Nabi kata. Apa maksud dia? Kenapa Nabi sebut sebiji, seteguk, segelas? Nabi sebut jumlah yang sedikit. Maksudnya susah macam mana pun kita bulan Ramadan, kita kena tolong orang lagi susah daripada kita. Itu tujuan dia tuan-tuan. Baik, jadi tak ada alasan untuk kita tak bagi makan orang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Baik, nombor 2, saya juga nak ajak tuan-tuan, kalau tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada yang di sini mungkin yang ada pendapatan, atau mungkin ada perniagaan, ada simpanan, ada simpan emas,
yang sampai tahap wajib bayar zakat. Kalau kira wajib bayar zakat. Maka kalau dah cukup haul, dah cukup nisab, tuan-tuan kira bayar bulan Ramadan. Kira siap-siap bayar bulan Ramadan. Ada. Untuk apa? Untuk kita ambil pahala. Nabi sebut buat amalan sunat dalam bulan Ramadan dapat pahala amalan fardu. Buat amalan fardu diganda sampai 70 kali ganda. Zakat amalan apa tuan-tuan? Fardu. Bayar bulan Ramadan sama macam bayar bulan lain sebanyak 70 kali ganda pahala dia. Jadi jangan kita lepaskan. Ini peluang Allah bagi. Ini peluang yang Allah hidangkan. Macam saya sebut mula-mula tadi, jangan kita jadi orang sesat tadi yang bila lalu taman yang cantik dia tak minum air, dia tak ambil pun buah untuk dimakan dalam kebun tersebut. Maka sama, kita dah lalu Ramadan ni penuh dengan kebaikan yang Allah bagi, maka jangan kita tak ambil, jangan kita tak kaut, dan ayuh kita jadi orang yang pemurah, berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, harta kita ni tuan-tuan, banyak mana pun, ada 100, ada 1000, ada 10,000, 100,000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, di sisi Allah langsung tak ada nilai tuan-tuan. Tak ada pun. Bahkan kalau berkurang harta kita, tak mengurang pun kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kaya. Harta kita tak ada nilai. Bila dia bernilai? Bila mana kita sedekah, kita gunakan untuk bantu orang lain. Lepas tu kalau tuan-tuan ada RM1 sekeping dengan 100 sekeping, kalau tuan-tuan sedekah RM1 ni di sisi Allah lagi bernilai daripada 100 sekeping hak kita ada tu. RM1 tu lagi bernilai di sisi Allah sebab ia disedekahkan. Lepas tu kata Buya Hamka, dia kata apa? Harta yang kamu makan, harta itu akan kamu buang. Harta yang kamu simpan, harta itu akan direbutkan. Tapi harta yang kamu sedekah, harta itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Maka kita jadi orang yang pemurah. Mudah-mudahan dengan kita jadi orang pemurah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih dan sayang pada kita dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Saya rasa sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma akhirnya sebelum saya tutup, sekadar saya nak kongsi dengan tuan-tuan, saya sedang dalam proses membantu Pusat Pengajian Islam Al-Faruqi di Kuala Terengganu, di Bukit Kecil, untuk membina bangunan tahfiz, bangunan pusat pengajian ni, satu blok bangunan setinggi 3 tingkat, yang mana kos dia, kontraktor bagi tahu baru ni sekitar 430,000. Alhamdulillah, fasa pertama kami dah bagi dulu sebanyak RM100,000, dan saya dalam bulan Ramadan ni kena cari dalam 300,000 lebih lagi. Sebab kata kontraktor, kalau tak ada masalah duit, hujung tahun siap komplit satu blok bangunan setinggi 3 tingkat di Kuala Terengganu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dan dalam bulan Ramadan ni insya-Allah akan dimulakan kerja. Sebab sekarang dah timbun tanah, dah buat rumah untuk pekerja, tunggu nak masuk api, masuk air, jalan akan dibuat pada bulan Ramadan yang akan start. Saya kata mula je Ramadan, jangan tunggu raya, ambil berkat daripada Ramadan insya-Allah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang ada kelebihan keuangan, ada yang bawa duit lebih ke hari ni, tuan-tuan boleh letak dalam tabung yang saya bawa di belakang tu. Mudah-mudahan bantuan daripada tuan-tuan Allah balas dengan pahala yang berpanjangan. Dan kalau ada tuan-tuan yang nak bayar zakat, dan zakat tuan-tuan tu tuan-tuan nak risik potongan cukai dengan LHDN pun kami boleh uruskan. Iaitu tuan-tuan bayar zakat, kami akan salur pada pusat zakat, nanti pusat zakat akan bagi tuan-tuan risik ikut amount yang tuan-tuan bayar. Nanti pusat zakat akan pulang sebahagian daripada zakat tuan-tuan pada kami, untuk kami buat sekolah ni, untuk kami bantu pusat pengajian ni, untuk bina sekolah dan untuk bagi kepada pelajar-pelajar yang asnaf yang duduk di sekolah ni, yang belajar di situ. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kan, itu jadi tuan-tuan, pertama tuan-tuan boleh bayar zakat.
yang kedua boleh claim income tax, tuan-tuan ketiga boleh bantu madrasah ni. Tapi kalau yang tu tuan-tuan kena ambil nombor telefon saya lah, sebab dia ada step-step yang tertentu, insya-Allah. Jadi wallahu alam, saya rasa sekadar tu dulu untuk hari ni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.